Assalamualaikum, salam hormat anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan, di mana untuk kalau kita bercakap berkenaan dengan Ramadan dan juga Syawal ini, seringkali kita bercakap soal pengurusan keuangan dan juga perbelanjaan. Kerana ini merupakan perkara yang cukup penting kerana pernah berlaku dan banyak kali berlaku, sama ada perkongsian rakan-rakan maupun melibat diri sendiri. Kadang-kadang kita ni boleh terjadinya tersalah dari segi pengurusan itu. Mungkin kadang-kadang tersasar dari segi perbelanjaannya. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa pengurusan keuangan yang baik dan juga perbelanjaan yang berhemah ini dapat dilakukan. Pada masa sama kita nak memastikan bahawa sebagai contoh mungkin ada bulan kalau tahun-tahun sebelum ini macam tahun ini gajinya sama sahaja. Maksudnya tidak berganjak ataupun lebih awal. Setengah itu kadang-kala ada tahun-tahun sebelum ini gajinya mungkin lebih awal disebabkan sambutan raya. Jadi bagaimana pengurusan keuangan yang baik ini perlu dilakukan. Jadi saya berbesar hati bersama saya menerusi dalam talian pada ketika ini saudari Monarita Junaidi yang merupakan Timbalan Pengurus Jabatan Pendidikan Kewangan Sektor Isi Rumah, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Terima kasih kepada Monarita kerana sudi bersama dengan Astro Awani untuk waktu ini. Pertama sekali mungkin boleh kongsikanlah bagaimana mungkin golongan isi rumah harus bijak dalam nak menguruskan keuangan ketika di bulan Ramadan dan juga Syawal ini. Monarita. Okey, terima kasih, Haris. Ialah bercakap berkenaan dengan pengurusan kewangan nak dekat-dekat raya ni InsyaAllah lagi 5-6 hari kita raya ni, Haris. So macam kita sekarang ni tengah tengok macam mana kita punya perbelanjaan yang kita nak keluarkan during kita punya Syawal nanti, ya. So secara umumnya melihat kepada macam mana kebijaksanaan kita dalam menguruskan kewangan ketika tibanya Ramadan dan Syawal ni, menjelangnya Syawal ni, maknanya macam mana kita nak menguruskan kewangan kita, ialah bagaimana kita menyeimbangkan antara pola pendapatan kita dengan jumlah perbelanjaan yang kita akan keluarkan nanti. Ya, sebagai contoh macam tadi Haris ada bagi tahu maknanya setiap tahun ni dia punya senario, dia punya cabaran berbeza dari tahun ke tahun. So macam tahun lepas mungkin gaji awal orang kata, so nak menunggu gaji akan datang tu akan ambil masa mungkin sampai 40 ke 45 hari, itu tahun lepas. Tapi tahun ni berbeza pula maknanya kita melihat kepada yang bezanya tahun ni ada orang kata apa 3 serangkai 3 serangkai maknanya dalam kita nak menyambut Syawal pada tahun ni maknanya kita keluarkan perbelanjaan anak-anak masuk sekolah hari tu, betul? And then dah anak-anak masuk sekolah, lepas tu Ramadan pula. Lepas tu baru kita nak tengok pula perbelanjaan kita pada bulan Syawal ni. So macam mana kita nak memastikan agar ketiga-tiga perbelanjaan ini dapat kita uruskan dengan bijak, yang mana kita melihat maknanya perancangan awal itu perlu datang terlebih dahulu. Contohnya Haris, biasanya macam kalau kita tengok kan, macam kita nak melihat planning kita, kita kena tengok kalender kita. So daripada tahun lepas saya percaya semua rata-ratanya dah tahu dah bila raya tahun ni and dah tahu dah bila masuk sekolah tahun ni. Itu antara dua perkara penting. The main event yang kita akan biasanya tengok bila sekolah masuk and bila kita punya perayaan akan disambut. So seharusnya, sebaiknya perancangan itu datang daripada tahun lepas lagi, seawal kita tahu bila beraya, bila masuk sekolah tahun ni, sebab kita nak memastikan that perancangan yang kita buat untuk bajet perbelanjaan untuk setiap event yang berlaku. Contoh pada tahun ini iaitu kita punya sekolah, masuk sekolah, and then masuk Ramadan, then masuk Syawal, maknanya boleh kita uruskan dengan baik. Sebab kita percaya bahawa kita punya pendapatan bulanan ataupun income yang masuk setiap bulan tu amount-nya mungkin sama, tapi perbelanjaan dia berbeza. Jadi macam mana kita nak memastikan that kita punya belanjawan itu according to apa yang kita plankan, maknanya kita kena execute plan yang kita dah buat tu, maknanya kita laksanakan perbelanjaan kita, perancangan yang kita dah buat tu according kepada rancangan yang kita dah ada sebelum ni. And then melihat kepada itu juga, maknanya macam pertembungan 3 perbelanjaan serangkai ini, saya pasti ada cabaran-cabaran yang akan datang. Tapi jangan risau sebab saya percaya ramai yang mampu untuk menyeimbangkan perbelanjaan mereka dengan macam mana, dengan memastikan antara keperluan dan kehendak itu dapat diasingkan. Maknanya ada perkara yang boleh kita consider untuk kita belanjakan, and kita perlu memastikan that perbelanjaan yang penting itu diutamakan supaya tidak ada perkara-perkara yang lain nanti, contohnya perbelanjaan penting yang lain nanti dikorbankan selepas pasca raya nanti. Macam tu dia, Haris. Ya, Mona, mungkin kalau kita lihat
apabila individu ataupun isi rumah itu mungkin mengalami shortage dari segi cash, gajinya tak cukup ataupun dah berbelanja lebih, kebergantungan kepada kad kredit. Ini lagi satu perkara juga. Mungkin bagaimana pula dari segi penggunaan kad kredit ini? Mungkin AKPK ada nasihat berkenaan dengan penggunaan kad kredit ini terutamanya. Betul. Sebab kita melihat kad kredit ni merupakan orang kata apa, salah satu sumber untuk orang, proceed dengan mereka punya pembelian, maknanya satu method, ya. Tapi kita suka nasihatkan kat sini, maknanya bila kita berbelanja mengikut kredit yang kita ada ni, tolonglah berhati-hati sebab kita tak nak orang kata apa, nanti muram selepas raya, because sambutan perayaan ni kita kalau boleh kita nak bergembira, kita nak rasa macam ketenangan jiwa, kita tak nak macam ada isu-isu lain yang kita perlu fokuskan nanti selepas raya. Contohnya macam, bayaran balik pinjaman tadi, contohnya penggunaan kad kredit. Sebab bila kita ada fasiliti begini, maknanya kecenderungan kita untuk buat pembelian mengikut gerak hati itu tinggi, Haris. Maknanya apa, kan macam kita ada bincangkan tadi, maknanya perancangan itu perlu dilaksanakan according no, kita punya belanjawan itu perlu dilaksanakan mengikut perancangan yang kita dah buat. Contoh kalau macam kita ada fasiliti untuk menggunakan kad kredit, mungkin ada perkara-perkara yang kita tengok yang kita tak plan sebelum ni yang mungkin kita nak beli. Okey, tapi dia tak salah asalkan kita tahu macam mana kita nak uruskan semula kita punya perbelanjaan, kita punya kredit yang kita dah keluarkan, sebab kita kena faham pinjaman ini dia datang dengan interest, dia datang dengan kadar faedah dia, and kalau boleh apa yang kita dah pakai pada bulan ini, bulan depan tu settlekan segera. Maknanya tidak ada tunggakan ataupun tidak ada pembayaran minima yang kita nak buat, sebab kena faham konsep pinjaman dekat sini maknanya dia akan datang dengan interest. Kalau sekiranya kegagalan berlaku dalam kita mentadbir urus kita punya pinjaman kad kredit tadi tu, mungkin ada tindakan-tindakan lain yang dikenakan, charge-charge yang lain dikenakan, contohnya late payment, ya, penalty interest dan sebagainya. So, ini akan memberikan orang kata apa, tekanan pada diri kita macam mana kita nak adakan income yang lebih untuk kita mengatasi masalah perbelanjaan yang kita buat tanpa kita rancang tadi. So maknanya penggunaan kad kredit tu tak salah, tapi macam mana kita nak gunakan kad kredit tu secara berhemah, maknanya tolong kawal perbelanjaan dan jangan mengikut gerak hati kita. Macam tu. Mm-mm. Mona, lagi satu perkara, apabila tadi kita dah menyebut berkenaan dengan satu gaji lah, cash money yang kita dapat take home pay. Kedua adalah dari segi credit card. Ketiga, ini lagi satu perkara yang boleh saya juga mungkin saya juga bimbang berkenaan dengan perkara ini apabila di peringkat ada anak-anak buah yang di peringkat awal usia juga mendapat kelulusan had kredit yang luar biasa, iaitu buy now pay later ini, BNPL ini. Bagaimana AKPK melihat berkenaan dengan had kredit ini terutamanya yang ditawarkan oleh platform-platform e-dagang ini? Ada kekhawatiran atau bagaimana? Semestinya ada kekhawatiran sebenarnya, Haris, ya. Sebab kalau kita tengok kad kredit tadi tu banyak syarat-syarat yang kita perlu penuhi sebelum kita dapat kelulusan untuk kita dapat kad kredit. Tapi berbeza dengan BNPL. Maknanya BNPL ni sesiapa sahaja boleh apply, ya, sesiapa sahaja boleh apply dan ada term and condition yang perlu dipenuhi. And biasanya rata-rata kita sebagai pengguna kita jarang baca term and condition tu sebenarnya, Haris, yang mana dekat dalam term and condition tu dah termaktub dah apa dia punya terma dan syarat yang perlu kita penuhi, terutamanya daripada segi sudut pembayaran tersebut. Maknanya bila berlaku kegagalan dalam kita mentadbir urus pembayaran balik pinjaman buy now pay later itu, mungkin akan ada dikenakan interest charge yang tinggi, mungkin ada dikenakan kadar fee kelewatan bayar yang tinggi, yang mana kita biasanya terlepas pandang untuk isu yang ini. Dan berbalik juga Haris pada jumlah limit kredit yang diberikan tadi tu, maknanya transparansi. Maknanya kita kadang-kadang kita tak transparent dengan bila kita apply tu, kita declare berapa income yang kita ada, sedangkan income tersebut sebenarnya bukan income kita yang betul. Maknanya kita boleh letak berapa pun income yang kita
perlukan. Maknanya kelulusan kredit tu is based on apa yang kita ada. So apa yang kita risaukan dekat sini, maknanya capaian kepada BNPL ini sangat meluas, dan apa yang kita boleh nasihatkan kat sini, maknanya sebelum kita keputusan, apa keputusan yang melibatkan keuangan kita, especially dalam pembelian menggunakan platform buy now pay later ni, tolong fikirkan dahulu sama ada keperluan atau kehendak yang perlu kita penuhi terlebih dahulu. And kita tak nak nanti macam memang dia punya tempoh itu 6 bulan, tapi macam kita cakap tadi, jodoh gaji kita setiap bulan dia masuk tu sebenarnya komitmen dia tu, kita dah pergi dah satu-satu apa komitmen yang kita perlu penuhi dengan gaji yang kita ada ni tadi. So apabila kita buat pembelian melalui buy now pay later tadi tu, maknanya orang kata jodoh terkejut tu dah masuk. Betul tak Haris? So jodoh terkejut ni dah masuk, so macam mana kita nak menyeimbangkan dia, sedangkan income yang ada tadi tu, komitmen dia dah dijodohkan dengan komitmen-komitmen yang lain. Jadi maknanya kat sini macam juga dengan kat kredit tadi sama juga, maknanya bila kita ada ke macam kita boleh membuat pembayaran menggunakan BNPL ni, maknanya perbelanjaan mengikut gerak hati. Sekali lagi orang cakap impulsive purchase ni, kecenderungan untuk berada di situ sangat tinggi. So saya berharap macam kita check balik, kita semak balik, kita audit balik kita punya belanjawan. Ada tak perbelanjaan tersebut kita dah setkan dalam belanjawan kita, because kita tak nak kalau lari sikit-sikit tu tak apa, kita takut dia larinya laju and kita nak kejar pun susah nanti Haris. Macam tu. Okey, Mona, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini ada beberapa lagi mungkin tips dan juga nasihat kepada pengguna, termasuklah dari segi nak menguruskan keuangan mereka, mungkin individu-individu yang sedang mengalami masalah keuangan ataupun keberhutangan yang tinggi ini. Itu akan kita bincangkan selepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika, bersambung semula selepas ini. Bertemu kembali, kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan pengurusan keuangan semasa bulan Ramadan, Syawal, termasuklah 3 serangkai anak-anak yang masuk sekolah juga pada awal bulan yang lalu. Sudah tentu untuk mengulas dengan lebih lanjut, masih lagi bersama dengan saya Munarita Junaidi, Timbalan Pengurus Jabatan Pendidikan Keuangan Sektor Isi Rumah, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Mungkin menyebut berkenaan dengan hutang isi rumah dan juga dari segi perbelanjaan ini. Difahamkan AKPK ada juga bagi tips berkenaan dengan sahur, SAHUR itu, konsep langkah untuk menguruskan perbelanjaan dan juga mungkin dari segi nak menguruskan hutang ini. Mungkin Mona boleh kongsikan juga tips yang apa sebenarnya konsep SAHUR itu. Sahur kan. So kita ambil formula ni bersempena dengan Ramadan yang kita datang ni lah Harif. So maknanya formula sahur ni sebenarnya kita nak membimbing rakan-rakan kita ni untuk membuat keputusan bajet 3 serangkai supaya lebih berhemat. Apa itu sahur? Kita tengok kat situ S yang pertama itu ialah susun keutamaan perbelanjaan. Macam kita bincangkan tadi, maknanya perbelanjaan kita ni dia ada pelbagai. Perbelanjaan yang betul-betul macam mengikut kemampuan kita, yang kita perlukan dan yang mengikut kehendak kita. So susun keutamaan dia. So apa yang utama during Ramadan dan akan masa Syawal nanti. So kita of course kita berpandukan prinsip keutamaan dalam Islam, sebaik-baiknya ketiga bajet perbelanjaan ini disusun mengikut penilaian yang jujur, teliti, keperluan dan kehendak tu tadi. Maknanya kita gunakan kita punya fikiran rasional untuk mendahulukan keperluan berbanding dengan perasaan emosional yang hendak mengutamakan kehendak tu tadi. And then yang kedua, kalau kita tengok adakan perbincangan bersama dengan keluarga. Apa-apa keputusan yang melibatkan keuangan sebaiknya Haris kita berbincang bersama dengan keluarga kita, sebab kita tak nak nanti kalau kita buat seorang-seorang, kita buat keputusan seorang-seorang akan mengganggu kebahagiaan ekosistem kekeluargaan itu sendiri. Sebab kita percaya that bila kita sebagai manusia ni mungkin kadang-kadang kita terdorong dengan keadaan sekeliling atau kebiasaan setempat biasanya. Sebab tu orang kata macam kadang-kadang orang lain beli, kita pun nak beli.
beli. Orang lain beli baju baru, kita pun nak beli baju baru tanpa kita ukur kat mana kemampuan yang kita ada pada ketika itu. And then kalau boleh kita nak mengekalkan disiplin perbelanjaan yang sihat ya dalam keluarga dan berbincang apa yang perlu dibelanjakan dan apa yang tidak perlu dibelanjakan. Maknanya keputusan tu sendiri maknanya dah dibincangkan bersama. Okay, maknanya kita complement each other. And then H yang seterusnya ialah hadkan perbelanjaan. Because tadi macam kita dah cakap kan, kita adakan plan belanjawan kita, apa yang kita nak belanjakan. Sebab kita tahu berapa income yang kita ada, berapa gaji yang kita ada. Sebab kita tak nak bila kita overspending on apa yang kita dah dapat bulan tu akan mengganggu gugat kita punya kesejahteraan keuangan kita pada bulan itu. So kita tak nak macam tu sebab kita nak kalau boleh apa yang perasaan yang kita dapat, gembiranya yang kita ada masa menyambut lebaran itu akan dapat dikekalkan momentumnya sehingga habis perayaan tadi because kita dalam on the good track. Maknanya track kita dalam memantau belanjawan kita tadi tu maknanya apa yang kita plan kita laksanakan. Alright, and then seterusnya bila kita tengok urus pinjaman, urus hutang, urus kredit yang kita ada sebab raya-raya juga maknanya keperluan untuk kita mentadbir urus kita punya pinjaman sedia ada. Ini mesti kita buat. Kita jangan korbankan ya, maknanya bila ada perbelanjaan yang kita tak rancang, yang kita dah buat and kita ganggu kita punya perbelanjaan penting tadi. Perbelanjaan penting tu termasuk dalam kita membayar balik pinjaman kita. So kalau kita tak boleh nak manage pinjaman, kena ingat pinjaman ni dia punya komitmen dia setiap bulan yang kita kena patuh. Jadi kalau boleh kita urus pinjaman kita dengan betul sebab kegagalan kita dalam mengurus pinjaman kita akan membebankan kita di masa akan datang because bulan ni kita miss satu payment, bulan depan dia dah ada dua payment yang ada tunggakan dekat situ, bulan terkini dan juga bulan sebelum yang kita terlepas bayar tadi tu. So maknanya dia akan membebankan kita. So kita tak nak perkara begini berlaku, that's why kita perlu urus pinjaman kita, urus hutang kita selepas musim perayaan nanti. And then kalau kita melihat juga yang terakhir iaitu R, maknanya kita kena rancang perbelanjaan kita. Maknanya tolong jangan berbelanja mengikut gerak hati walaupun platform di luar sana banyak yang menawarkan orang kata apa? Kredit, buy now pay later, kad kredit ada macam-macam. Tapi kalau kita dah plan untuk kita beli perkara tersebut dan ada allocation budget untuk perbelanjaan tersebut, kita tak ada masalah asalkan belanjawan yang kita dah buat tadi tu dipatuhi dengan baik. Macam tu. Ya, Mona sudah tentu kita tahu pernah berlaku ya individu-individu ataupun isi rumah yang berdepan dengan masalah keuangan, keberhutangan yang tinggi ini sampai ada yang sanggup mengambil nyawa mereka melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan ya. Kita tidak mahu perkara-perkara sebegini berlaku. Mungkin bagaimana AKPK boleh membantu individu-individu mereka isi rumah yang mengalami masalah keuangan, keberhutangan yang tinggi ini. Apa yang mereka harus lakukan dan bagaimana AKPK mampu untuk membantu kelompok masyarakat individu yang berdepan dengan situasi ini menghadapi situasi genting yang sedang dilalui mereka itu. Okey. Sebenarnya kami di AKPK sebenarnya Harith melakukan orang kata apa very noble job yang mana kita bantu mereka yang mengalami masalah keterhutangan di luar sana untuk datang and berjumpa dengan kami. Dia punya tips yang paling utama tolong datang untuk dapatkan bantuan because kita percaya kalau orang yang ada dalam masalah keterhutangan ni mereka dalam stage denial, mereka dalam stage penafian, mereka malu untuk datang ke depan untuk meminta bantuan. Jangan risau because kami di AKPK semua servis yang kami tawarkan adalah percuma dan kami akan bantu sebaik yang mungkin untuk memastikan that mereka yang datang itu dapat dibantu ya, and then kita juga akan terapkan, kita akan minta juga orang untuk menerapkan konsep 4A. Makna 4A dekat sini maknanya A yang pertama tu kita kena akui situasi masalah keuangan yang kita ada sekarang. Kita kena berani mengaku yang kita ada masalah. Kita jangan ada dekat dalam stage denial ni sebab berdiam diri atau menafikan masalah-masalah yang ada ini tidak akan menyelesaikan apa-apa masalah pun, malah akan lebih membebankan orang itu pada masa akan datang. Kita tak nak orang apa kata pepatah cegah sebelum parah.
So selagi perkara tersebut, selagi masalah tersebut masih dalam stage yang awal, minta bantuan supaya kami boleh bantu. Okay, and then yang kedua, kita tengok A yang kedua, maknanya analisa kedudukan keuangan semasa. Maknanya hadapi keadaan dengan membuat analisa apa hutang-hutang atau pinjaman-pinjaman yang dah tersekat, yang dah ada kegagalan dalam untuk membayar balik pinjaman tersebut. Senaraikan ke semua pinjaman pembiayaan yang sedia ada and minta untuk berbincang bersama dengan penyedia kredit. Okey, tengok apa solusi yang boleh diberikan oleh mereka, adakah solusi tersebut fit dengan apa yang kita inginkan. Kita tak nak duduk diam because macam saya cakap tadi, duduk diam tidak akan menyelesaikan apa-apa masalah, ya. And then seterusnya kita kena ambil tindakan. Okey, kita dah mengaku kita ada masalah, kita dah analyse kita punya kedudukan keuangan semasa, and now kita kena ambil tindakan. Ambil tindakan di mana? Maknanya kita kena dapatkan bantuan. Okey, maknanya kita boleh pergi kepada penyedia kredit kita, kita boleh pergi kepada bank, tanya dekat bank, saya ada masalah macam ni. Mereka pun ada meja rundingan mereka yang mereka boleh propose any solution kepada peminjam tersebut. And kalau rasanya solution tersebut tak fit dengan apa yang kita boleh lakukan pada ketika itu, mari datang kepada AKPK. Kita akan bantu, kita tengok apa yang terbaik yang kita boleh buat kepada peminjam tersebut. And yang A terakhir ialah AKPK sebagai sahabat keuangan anda, maknanya kita berperanan sebagai mediator. Ya, kita berperanan sebagai mediator, kami merupakan agensi di bawah Bank Negara Malaysia. Ya, maknanya kita akan menjadi mediator untuk membantu antara penyedia kredit tadi peminjam untuk menstrukturkan semula dan menjadualkan semula pembiayaan mereka mengikut kesesuaian aliran tunai peminjam tu tadi. Sebab kita tahu bila orang menghadapi masalah nak membayar balik pinjaman tu tadi, dia punya trafik keuangan tu tengah jam, Haris. Tengah jam, maknanya sesak, tak tahu nak keluar macam mana, nak guna lane kecemasan pun tak tahu. Takut salah ke apa, so datang mintakan bantuan, tolong cari penasihat, bukan punasihat. Because dua ni berbeza. Nanti kita tak nak memburukkan lagi keadaan, so maknanya tolong datang. And kita di AKPK, suka saya ingatkan dekat sini juga Haris, kita di AKPK kita tidak pernah melantik mana-mana ejen. Okey, maknanya tiada ejen lantikan yang kami buat, datang sahaja ke AKPK kerana servis kita adalah percuma dan kami tidak meletakkan apa-apa bayaran pun untuk servis yang kami lakukan bagi membantu peminjam-peminjam yang ada masalah di luar sana. Ya, Ya. sudah tentu kepada seperti yang Mona sebutkan, individu-individu isi rumah yang berdepan dengan situasi ini terus sahaja ke AKPK untuk mendapatkan bantuan nasihat dan sebagainya. Terima kasih Mona Rita Junaidi, Timbalan Pengurus Jabatan Pendidikan Kewangan Sektor Isi Rumah, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK atas perkongsian itu. Sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat. Kebanyakan kawasan di negeri Kedah diramal mengalami cuaca panas dengan suhu dijangka meningkat sehingga 37 darjah Celsius. Assalamualaikum. Salah ni. Pakcik kena pergi Pudu. Mana? Sana. Allah. Terima kasih dia. Dek. Stesen ke Skincan? Mana? Dekat sini ke kat sini atau mana? Sini. Tu bawah ni ya? Betul ya? Okey. Terima kasih dek. Selamat raya. Oh. Berhenti. Ni bang. Okey, naik. Cepat. Alhamdulillah. Balik juga aku. Aku nak balik. Ya. Wajib tak beg dulu ya. Aduh.
dah sampai, aku dah sampai, aku dah sampai, aku dah sampai. Hei, rasalah. Berapa ni? Berapa ni? Satu RM3 aja. Saya beli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuih legend. Kau sama, tapi kau tak super. Allahu Akbar walillahil ilham. Macam gaya seorang di tahun ni. Gaya solo. Assalamualaikum, Mak. Alim balik, Mak. Alim minta maaf, Mak. Alim tahu. Lama Alim tak balik. Kampung kita banyak berubah, Mak. Yang dulu rumah-rumah kayu dah banyak tukar jadi batu. Tapi pantai masih macam dulu lagi, Mak. Alim jumpa kuih yang Mak suka buat tu. Kuih undi-undi. Tapi tak sama, Mak. Alim cuma rindukan Mak sangat. Alim rindukan Mak. Inilah masanya Alim nak beraya dengan Mak. Selamat raya, Mak. Izzah, Zamri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah